اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به. Kita buka surah An-Nas. Kita nak tengok contoh surah An-Nas. Macam mana? Kan? Okey. Kita mesti ingat, tuan-tuan sabarlah ya. Surah yang terakhir lah, sebelum Al-Fatihah tu. Okey, tuan-tuan. Hari ini saya nak beri kepada tuan-tuan dan puan senarai fokus yang ditulis oleh seorang pelajar kita, Puan Dr. Nadila Leong. Saya dah cek, bagus. Ya. Okey, fokus kepada keseluruhan. Ya, dengan beberapa penambahan kecil yang saya boleh masukkan. Maknanya tinggi mana kita pergi pun ingat, tinggi mana kita pergi pun, jauh mana kita belajar pun, kita mesti ingat. Al-Quran itu hanya mengandungi 3 kategori saja. Isim, fa'il, haraf. Ingat, isim, fa'il, ingat saja. Isim, fa'il, haraf. Okey tuan-tuan, ini kita kena detail sikit. Ya. Tapi kita belum buat lagi kan? Okay. Jadi ini surah yang paling awal sekali dalam juzul amal. Tengok nombor 1 tu. Ini fokus. Kalau tuan-tuan boleh jawab 15 fokus ni dan beberapa tambahan lagi yang saya tambah sikit, maknanya tamatlah belajar kita. Kalau boleh jawab fokus ni. 15 fokus ni. Okey, berasaskan surah An-Nas ini, kita tengok. Soalan nombor 1 tu, fahami definisi kalimah dan pembahagiannya isim, fa'il dan haraf. Itu perkara 1. Tik perkara 1. Kita nak selesaikan perkara 1 dengan surah An-Nas. Boleh? Okey. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Cuba cari mana dia isim dalam ayat ini. Okey, dah bagus dah tu. An-Nas isim. Rabbi, Maliki, An-Nas lagi, Ilahi, Nas, Allazi, ayah. Oh, memanglah banyak itulah tu. Baguslah tu. Maknanya dah boleh tahu. Apa? Lepas tu kita tahu bahawasanya isim ini, dia tanda-tanda dia ada alif lam, ada tanwin, ataupun dia baris bawah. Dan kalau isim tu baris bawah, sebelum tu juga mesti isim. Ini isim, ini isim kita kata. Dia baris bawah kan, tanda dia ada alif lam. Jadi sebelum dia juga mestinya isim, kan? Okey, ingat tu kan? Isim. Okey, isim tengok. Okey. Kita kata kita dah belajar dah kan? Isim kan? Soalan pertama. Kita sama-sama ya. Kita mesti define dalam pemikiran kita isim, dia tak ada masa. Dia tak ada masa dalam tu. Ya, dan dia tak ada kepunyaan kalau dia tak bersambung dengan dhamir. Ya, dia tak ada manusia dalam tu. Dia tidak ada orang dalam tu. Dia sendiri je. Berbanding dengan fa'il, dalam tu sudah ada perbuatan. Ada orang, ada jantina, ada masa. Okey, itu fa'il. Okey, boleh faham setakat ni? Jadi kalau dah faham setakat ni, haraf begitu juga. Ingat, haraf. Cuba tengok di sini berapa haraf? Kalau boleh tahu haraf 5 tepat betul, kalau kata 6 tu okey lagi lah. Kalau kata tak ada 1 pun, itu masalah. 5. Tengok bersama dengan Ustaz. 1 B, 2 min, 3 P, 4 min, 5 wow. Dan boleh tak kita namakan setiap jenis dia? Haraf dalam Quran ada 8 nama saja. Ya, ada 8 nama saja, ya. B haraf jar, 1 huruf.
Betul tak satu huruf? Mabni baris bawah. Adik-beradik 19. Satu huruf ada 5. Dua huruf ada 4. Boleh ingat tu? Macam tu kita nak ingat. Ya, ila 3 huruf ada 7, katakan ya. Katakan saja kan. Ustaz sebut bukan betul sangat. Sebab yang lain tak ingat, dia pun ya semua. Okey. Kena baca sentiasa tetap baris bawah. Okey. Baris bawah ada berapa? Baris mati ada berapa? Baris atas ada berapa? Baris depan ada berapa? Semua ada. Semua haraf ada. Okey tak? Jadi itu anda kena ingat. Tak ingat tak apa, tapi kena ingat. Okey. Di sini dia 1 huruf jar, 2 huruf jar, 3 huruf jar, 4 huruf jar, 1 huruf waw, ataf. Waw huruf ataf. Ataf ada berapa beradik? Tak apa. Saya bukan nak suruh ingat. Cuma saya nak beritahu bila sebut haraf nak tahu adik-beradik dia berapa. 8 ke, 6 ke, 9 ke. Berapa huruf ada berapa? Ada berapa huruf? 3 huruf ada berapa? Ataf ada tak 4 huruf? Itu anda kena ingat tu. Sedangkan haraf semua sekali selebih-lebih pun 5 huruf saja. Lakinna kan? Tak lebih pada 6. 5 saja. Tak ada 6. Jadi bila kita belajar nahwu saraf, kita kena tahu detail gitu. Jadi kalau dah tahu macam tu, soalan pertama selesai. Soalan pertama selesai. Kita define apa isim fa'il haraf dan rakan-rakan dia. Okey. Ini fokus ini umum. Meliputi semua. Kita telah fokus haraf, ingat tak? Kita telah fokus isim, ingat tak? Kita telah fokus fa'il, ingat tak? Ketiga-tiga tu kita telah buat sebelum ni. Fa'il belum? Fa'il belum? Fa'il belum ya? Tak apa. Fa'il belum tak apa. Kita akan buat insya-Allah kejap. Fa'il belum. Jadi kalau bila kita dah fokus semua ni semua, jadi kita tak ada masalah lagi. Okey, soalan kita boleh pakai fokus umum. Okey, fokus umum ni kita dah pakai dah. Okey, cuba kita tengok lagi satu surah yang pendek. Okey, nak kenal yang soalan pertama ni. Okey, kita ambil fokus ni. Kita ambil surah apa tu? Okey. Mudahlah. Okey. 30 ni. Okey, tengok ni. Surah Al-Masad. Tentang Abi Lahab. Saya nak suruh cari haraf dulu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuh. Okey, ma'an. Okey. Tu. Fi. Min. Okey, kita tengok ayat pertama. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ada tak di sini haraf? Ada orang lupa waw. Waw tu artinya ataf. Watabba. Ya, tabbat. Ya. Musnahlah tangan Abi Lahab. Ya. Watab dan musnah. Ingat, dia guna dua-dua ni, tabbat dengan watab ni. Perkataan sama. Dari segi nahwu tak ada apa-apa, tapi dari segi balaghah adalah sebab. Macam kita kata celaka secelakanya. Maknanya kira macam taukid lah kan. Jahat sejahat-jahatnya kan. Kalau nak kata jahat sungguh. Betul. Ini kita kata taukid. Okey. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma satu. Manafi. Ma dinai. Wa ataf. Dan ma lagi ma ataf. Ya. Wa ataf dan ma ni ma nafi. Ya. Bukan ma nafi, ma haraf masdar. Masdar ni lebih kepada ma ijabiah positif dan alangkah wa ma kasab. Ya.
ma arna anhu maluhu, ya, alangkah tidak bergunanya hartanya, pama kasab. Dan ya, anhu haraf, ya, an haraf, ma anhu haraf, wa haraf, dan ma ni dia panggil haraf jugalah. Okey, sayasla naran zata lahabin wa imra'atuh. Waw. Waw. Fi jidiha fi jidiha. Di lehernya hablun min masad. Okey, itu haraf ya. Okey. Ya, okey. 6 7 7. Okey, ya. Okey. 8. Kalau kata 8 7 tu okeylah. Jangan kata 2 je. Okay. Jadi kita kenal tak? Agaknya kita kenal tak haraf ni? Selesai ada soalan masalah haraf. Okey. Atap. Haraf. Sama. La li haraja. La haranafi. Sama. Haraf. Okey. Cuba tengok perkataan ni. Ayat yang ketujuh ni. Ayat 7. Pasal apa ini kita pilihan ni, kita pilih daripada senang susah kan. Kalau anda boleh nyatakan haraf di sini dengan betul, maka alhamdulillah syukur. Ayat 7. Ayat ini dia mengatakan bahawasanya bagi orang lelaki, ya, ada bahagian yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat dia, dan bagi wanita pun juga ada bahagian, ya, yang telah ditentukan, ya. Kalau sekiranya yang meninggal itu kaya, senang dia nak, kan? Ingat, orang lelaki 2 bahagian, orang perempuan 1 bahagian. Kenapa 2 bahagian? Sebab orang lelaki dia menanggung, orang perempuan dia ditanggung, je tak? Okey. Sekarang ni berapa ada haraf? Haraf lirijali nasibun tu. Okey. Jawapan tu kalau boleh tepat, hampir tepat dengan ustaz. Nyatakan berapa saja? Haraf saja. Di situ ada haraf bercantum dengan haraf, haraf bercantum dengan isim. Jangan kita tak tahu beza ataupun kita tak boleh mengeluarkan haraf. Haraf keluarkan dulu. Baru yang tinggal tu fa'il atau isim. Keluarkan haraf dulu. Petua dia keluarkan haraf dulu. Lepas tu cari isim. Position isim itu berbaris depan. Baru kisah pasal fa'il. Bagi orang awam lah. Tuan Haji Ibrahim, berapa? Tuan Haji Rahman? Ya? Okey. 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 11, ada kata 12. Okey. Okey. Kalau kata 9 ke atas tu dah okey dah tu. Sebab apa? Ada yang agak rumit kita nak kenal. Tapi kita tak cam. Sekarang ni kita cam lah. Yes. Okey. 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 Jawapan sebenarnya kita sama-sama boleh? Bersama cari. Nombor 1, li. Tengok tu lepas rijal tu baik bawah kan? Nasibum mimma 2. Berapa dah? 3. Tarakal walidani wa. Wa ataf tu. Lepas tu wali. Tak ada orang bilang ni? Ya tapi tak ada bilang. Okey. Seorang tu kan bilang wali. Wali 2 tu. Nasibum mimma 2. Tarakal walidani wa mimma
Dua. Mimma dua. Okey, minhu, au. Berapa? 14. Siapa kata 14? Mana buat lagi? Dah, au. Itu ayat lain, Datin. Itu ayat lain. Itu ayat lain. Itu kena tangli minggu depan pula. Ingat, harah dia boleh cantum dengan isim, dengan fa'il dan juga sama-sama dia. Okey. Jadi siapa jawab 14 kalangan? 14 ke 13 yang betul? 13. 2. Wali nisa tu wa dengan li je. Ya? 13. Okey, ini susah ni tau. Maknanya kalau tuan-tuan kata ada 13 tepat betul lah. 14. Tuan Haji kata, Tuan Haji beri sebut mana 14? Baca kuat Tuan Haji. Li 1. Li rijali 1. Mimma 2, 3. Wa 4. 6. 7. 8. 9. Apa tu? Ya, minhu 12. 13. 14. Okey. Tengok saya bilang betul ya. Li 1. Mimma 2, 3. Wal aqrabu 4. Tak ada. Walidan tu tak ada body dia. Ada body. Itu wazan. Wali 2. Mimma. Wali nisa tu 2. Mimma 2. Wal aqrabu 1. Mimma 2. Minhu 1. Au. 13 14? 13. Li rijali wa 1. Ya, 1. Li 1. Asal dia li campur dengan ar-rijal. Tak. Dia yang ujung tak ada, yang depan saja. Okey. Sekarang kita selesai masalah ni ya, masalah haraf ya, kita kenal ya. Cuma mungkin kita belum kenal sifat dia. Sifat dia tu yang paling kita kenal sekali huruf jar dengan ataf lah. Okey. Ataf kita kenal, jar kita kenal, jazam, nasab isim, huruf nasah. Tapi dia tak boleh lari dari 8 nama dalam kit 6A ke 6B? 6B. 6A dia punya terjemahan dia. Okey. Kena, insya-Allah jangan takut. Kaedah ni memang anda boleh cepat dapat. Jangan takut. Kita kena sabar, insya-Allah sabar memang. Saya akan cuba sedaya upaya untuk mereka cipta kaedah supaya anda dapat. Memudahkan kaedah dapat. Yang penting sekali kita kena tekun saja. Ya. Bila kita sudah kenal haraf isim fa'il dan kita sudah boleh mengajar, maknanya kita sudah berada di kalangan orang yang Tuhan sayang. Ya, Tuhan kata, Nabi kata, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Siapa yang belajar Quran dan mengajar pula, itulah sebaik-baik manusia. Mana kita berada dalam kalangan sebaik-baik manusia. Jadi kita kena jagalah diri kita, jangan terlibat dalam benda-benda syubhah. Jangan cari rakan-rakan yang penghasad, pendeki, jauhkan diri. Sampai Nabi memerintah kita supaya berpindah rumah kalau jiran kita tu orang yang merosakkan iman dan pemikiran kita. Takut di pengasuk. Boleh sunat kita hijrah. Lari daripada dia. Kalau dah dia tak boleh kita. Tapi kalau sekadar ajak belajar nahu, apa tu tak mari tu, janganlah pindah lagi. Kalau jadi pengasuh kan. Okey, boleh sekali boleh? Okey, tengok surah Al-Furqan ayat tengok surah Al-Furqan. Saya tak tahu surah Al-Furqan berapa. Al-Furqan Al-Furqan ayat 33.
Al-Furqan. Okey. Al-Furqan ayat 33. Al-Furqan ayat. Catat ya. Catat yang saya bagi tu catat. Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka bimislin bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Okey, ayat ni tengok ni. Ya. Ayat 33 aja. Ayat atas sekali. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Okey. Saya nak suruh terjemah bersama dengan ustaz. Boleh? Ini ayat ni level 5. Level 5 susah. Tapi setelah kita belajar hampir setahun, kita terjemah bersama dengan ustaz boleh? Cuba terjemah wa. La. Ya'tuna. Mudhari'. Ya'tuna ru' di ata. Ya'tuna. Ata ya'tuna. Dan tidak mereka datang. Kepada engkau. Tidak mereka datang kepada engkau. Bimasalin. Masalin. Ingat, masalin one example only. Dengan satu contoh. Illa. Ji'na. Ji'na siapa datang? Kami. Ji'na kami datang kepada engkau bil haq wa ahsana, yang baik. Ingat, itu isim tafdil, sebaik-baik. Macam ahsana tu akbara, sebesar-besar. Kalau baik saja husnu, hasan ya. Ni ahsan, ni isim tafdil. Yes, comparative datin. Wa ahsana, dan sebaik-baik tafsira. Mana tafsir? Jelas. Penjelasan, ulasan, analisa. Mana sesuatu benda yang datang kepada kita, wahai Muhammad, adalah kebenaran daripada Allah dan memerlukan kepada penjelasan yang baik. Okey. Maknanya mereka, itu ayat dia. Ini level 4, susah. Okey. Okey. Kita baca lagi satu. Walaqad ataina. Baca walaqad. Ingat, la dengan qad tu sumpah ya. Dan sesungguhnya. Seperti sama dengan qad. Tapi qad ni kurang sikit. Kalau walaqad ni sumpah dah tu, dan sesungguh-sungguhnya kami telah ataina. Kami telah datangkan. Ataina tu kami datangkan Musa. Kami datangkan kepada Musa Alkitab. Kitab. Jadi ataina tu kata kami telah bawa kepada Nabi Musa kitab. Jadi dua-dua jadi 50 lebih. Okey. Wa ja'alna ma'ahu, dan kami jadikan ma'ahu. Ma'ahu tu lelaki perempuan. Jadi siapa dia Hu tu? Musa. Harun. Apa saudara? Wazira. Wazir. Apa nama wazir? Pembantu. Wazir itu Nazir. Wazir ni menteri. Aziz perkasa. Kalau Nazir tu pemerhati. Wazir menteri. Macam menteri kita ni nama wazir lah. Jadi Harun ni jadi wazir kepada Musa. Ada cerita kan? Menteri kan? Kena baca tafsir dia lah. Tafsir surah Al-Furqan tu. Okey. Sekarang ni tak apa. Anda rasa susah ke nak terjemah surah tadi? Rasa susah tak nak terjemah surah tadi? Tak susah kan? Adik-adik Musa lah. Harun Musa. Betul?
Okey. Okey. Jangan sabar-sabar ya. Ni Al-Kahfi. Al-Kahfi. Wadrib lahum. Okey. Wadrib tu ingat bukan pukul. Wadrib tu maknanya buat perbandingan. Daraballahu masalan kan. Perbandingan. Idrib tu wadrib lahum, dan buatlah bagi mereka perbandingan. Cuba sebut waw dan idrib, buat perbandingan. Lahum, bagi mereka. Masalah al-hayat ad-dunya. Tuhan buat dalam surah Al-Kahfi ni, buatlah contoh bagaimana kehidupan dunia. Apa contoh? Ka ma'in. Tahu kan? Anzalnahu. Kami menurunkannya. Bukan air turun sendiri. Anzala. Kami menurunkannya. Minas sama. Dari langit. Ya? Diturunkan ada? Itu diturunkan, itu tak ada siapa menurun. Tapi anzalnahu, kami menurunkannya. Siapa dia kami? Ada tak awal yang menurunkan tu? Ada kuasa Allah kan. Minas sama. Fa ikhtalata. Bercampur. Ikhtalata tu maknanya meresap. Dengannya air turun saja air, maka meresap dengannya nabat, tumbuh-tumbuhan. Al-ardi. Fa asbaha. Pagi. Berpagi-pagi. Sebenarnya asbaha tu maka jadi. Sama tak dengan subuh? Apa sebab dia kata asbaha? Maka berpagi-pagi lagi pokok tu jadi. Maknanya waktu pagi itulah kita nampak pokok berkembang. Sebab dia dah sedut malam tu. Waktu malam pokok semua sujud, tidur. Tengok pokok sayur waktu malam kecut kan? Sebab dia beribadat kepada Allah. Manusia kecut selalu. Itu rahmat tu. Malam-malam kecut. Hashiman. Apa nama Hashiman Ajah? Ya? Kering. Tazaruhur riyah di okey, bila dia bercampur dengan pokok, lepas tu dia akan subur fa asbah hashiman, lepas tu dia jadi Hashim ni mengecut. Kecut. Jadi orang nama Hashim tu bukan pengecut, mana orang kecut kurus. Hashim. Tazaruhu riyah, tazaruhu wa zara yaziru. Angin ditiup oleh angin. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Daripada qadara. Muqtadira. Lailatul qadar. Governed by Allah. Al-qadar maknanya semua sekali adalah di bawah ketentuan Allah. Muqtadira. Di bawah ketentuan Allah. Okey. Kita boleh dah tanam pokok-pokok di bangunan 30 tingkat? Berbuah tak? Dalam Quran ada sebut boleh tanam, tapi kita kena bina satu udara baru di atas. Sebab makin tinggi, oksigen makin rendah. Jadi pokok pun dia tidak boleh berlaku pendembungaan. Itu semua dalam surah Al-Quran. Pendembungaan tak akan berlaku dalam suasana tinggi. Dia hanya pendembungaan berlaku di atas tanah. Debunga tu kan? Debunga. Proses pendembungaan tu. Ada banyaklah surah, saya lupa. Banyak surah. Nanti kita kena baca kajian Quran, saintifik Quran. Okey, habis.
Sekarang ni kita kembali kepada surah apa tu An-Nas. Jadi saya menguji anda, ustaz menguji dari segi haraf saja. Okey? Nampaknya haraf semua orang boleh apa tu boleh ketemukan. Tak ada masalah kan? Terutama sekali kalau surah Al-Baqarah tak ada masalah langsung. Okey, okey. Tengok surah yang last sekali tadi. Okey, An-Nas. Okey. Sekarang ni cuba lihat di mana fa'il. Cool. Lagi? Lagi? Maliki bukan fa'il. Tak ada fa'il balik bawah. Raja isim. Raja isim macam saya kata. Yuwaswisu. Okey, fa'il. Jadi kul 1, a'udzu 2. Ya. Yuwaswisu 3. Kul 1, 2, 3 saja. Ya, 1 fa'il amar, 2 fa'il mudhari'. A'udzu fa'il mudhari'. Tengok depan ada alif. Okey? Betul tak? Lepas tu belakang tu baris depan. Sebenarnya fa'il madi tak ada baris depan di belakang. Okey? Okey. Melainkan mati. Lepas tu tengok lob yuwaswisu. Depan tu ada ya. Akhir tu bagi depan, itu tanda dia fa'il mudhari'. Kenapa a'udzu tu bagi depan? Bukan mufrad. Kenapa dia bagi depan? A'udzu. Yuwaswisu bagi depan kerana depan dia tak ada huruf jazam dan huruf nasab. Okey, dua jawapan tu je kan? Tak ada alat. Yes, depan dia tak ada. Kalau ada depan dia lam, dia akan bunyi lam a'uz. Mati. Kalau depan dia ada lan a'uzza. Okey? Maknanya ingat tu itu saja. Okey? Itu saja. Dan kalau kita baca a'udzu, cuba sebut a'udzu. Fa'il mudhari'. Marfu' dengan dhamma kerana mufrad. Kerana mufrad. Okey, dan ya marfu' kerana tiada jazam dan nasab. Okey. Jadi ikut saya, mungkin 100 kali habis lah. Yuwaswisu. Fa'il mudhari' marfu' bidhamma li'annahu mufrad wa huwa marfu'un kerana tiada jazam dan nasab di depan dia. Fa'il mudhari' ada 3 saja. 1 marfu' aja, 2 jazam mati, 3 nasab. Tapi kalau isim ada 3 juga. Fa'il apa tu marfu', mansub, majrur. Tinggal lagi isim marfu' ada 8 sebab, mansub ada 12, majrur ada 3. Fa'il mudhari' marfu' sebabnya tiada jazam dan tiada okey. Kalau boleh pegang tu boleh lepas soalan 2 dah. Dia kata ada ustaz boleh habis ustaz balik Tak apa, jangan. Saya pun makan masa bertahun. Saya rasa anda ni mungkin lebih-lebih pun 3 bulan je selesai masalah. Kenal tak dia fa'il mudhari'? Kenal fa'il mudhari'? Jangan lupa fa'il mudhari' marfu' mu'rab. Mu'rab tu ada marfu', ada mansub, ada majzum. Dan fa'il mudhari' ada 1 saja, 2 saja yang mabni yang bersambung dengan nun perempuan. Itu mabni. Masuk apa benda pun dia tetap macam tu juga. Ikut baris dia. Okey? Dan semua fa'il madi, fa'il amar mabni. Mabni dia sama ada mabni ala sukun, mabni ala dhammi, mabni ala al-fathi, mabni ala kasri. Semua dia makan. Tapi ni mabni lah. Cuba baca kul. Kul. Fa'il amar
Mabni ala sukun. Yes. Sukun. Nampak dah tu? Itu kalau kata mabni ala dhammi tak ada upaya lah. Okey, anda nak dapat dah ni. Nak dapat dah. Jangan risau, nak dapat dah. Syukur alhamdulillah. Nak dapat dah ni. Saya kata Jun ni selesai 100 kali habis, insya-Allah. Tapi jangan miss lah. Okey. Sekarang ni sekarang ni kita dah belajar tentang saraf dalam surah An-Nas. Tadi semua tu saraf. Kita baca, kita kenal saraf, kita tahu mana faedah saraf semua tu. Sekarang ni kita pergi pula kepada terjemahan dia. Terjemahan dia. Dapat ke belum ni terjemahan ni? Okey. Jadi kita tengok setelah kita baca surah tu tadi, tengok sini ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihi. Ini saya pun berdebar nak baca ni. Qul kata kepada umat kaum kalau bisnes. Saya berlindung dengan Tuhan manusia. Ya. Rabbi itu pentadbir manusia. Siapa yang mentadbir manusia? Allah. Menguruskan segala perancangan yang telah disusun pada kita dalam qada dan qadar dia. Termasuklah banjir-banjir besar ni. Ya, semua Allah Taala yang mentadbir, bukan manusia. Ya. Malikin Nas, dia raja manusia. Ingat, di bawah raja tu ramai pentadbir. Pentadbir tu kita kata DO lah kan. Ya, di bawah DO tu raja. Ya, raja segala manusia, dia menentukan ya kehidupan kita dan sebagainya. Lepas tu Ilahin Nas, dia adalah tempat manusia sembah ilah Allah. Ya. Okey. Min syarril waswasil khannas, daripada segala keburukan. Ya, waswas al-khannas. Ya, al-khannas itu yang dikatakan iaitu datang daripada sisa-sisa kejahatan, hasad, dengki, sombong, angkuh yang ada dalam dada manusia itu. Sebab itu al-khannas tu duduknya fi sudurin nas. Duduknya dalam dada. Al-khannas tu maknanya sisa-sisa kejahatan yang ada mazmumah, yang ada dalam dada kita. Duduknya bukan di kepala tapi di dada. Sudurin nas, di dada. Okey, menyebabkan kita berterusan melakukan perbuatan itu, ya, dendam dan juga hasad serta khianat kepada semanusia. Ini semuanya berlaku bukan antara Allah dengan manusia, tetapi antara manusia dengan manusia. Okey, mana lagi? Okey, oleh sebab itu tuan-tuan, dia kata manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa kerana dijadikan sebagai khalifahnya di bumi. Allah menyuruh nabinya supaya manusia berwaspada serta selalu minta perlindungan kepada Allah, iaitu Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai Tuhan daripada semua kejahatan yang ditimbulkan oleh was-was yang diikhari oleh khannas. Khannas, ingat ni, khannas adalah sisa-sisa terpendam yang boleh jadi aktif. Aktif ni bukan reaktif, sentiasa proaktif. Pro ni all the time akan berfungsi bila sampai masa. Okey. Apabila digoda yang akan menyebabkan penyakit hati yang berterusan seperti dendam, hasad dan khianat. Khannas inilah yang dibisikkan ke dalam dada manusia untuk meracuni dan menggoda fikiran manusia supaya kita tergamak melakukan kejahatan dan keburukan. Ia datang daripada golongan jin dan manusia. Jin dan manusia. Daripada perkataan jin dan al-jin wal-ins. Ini nak kena ingat. Biar kita pelan-pelan ya. Jin nanti. Al-jin. Ya. Ya, jin nanti. Al-jin. Al-junnatu. Al-jin, al-jinnati, al-jin, al-junnatu. Dia punya root dia jannah. Mana jannah? Fi'il madi. Jannah. Jannah ni maksud dia menjana.
Okey, al-jinnati, kalangan jin. Okey. Kalangan jin. Ya, jinnati kalangan jin. Okey, jin. Al-jin, jin. Al-junnah. Al-junnah ni benteng. Macam kita kata asyamu junnatun, ingat tak? Benteng. Siam, puasa itu junnah. Junnah ni benteng. Dia menghalang kita daripada melakukan kejahatan. Jadi bila kita puasa kita tu sentiasa proaktif, bekerja supaya menahan kita daripada buat kejahatan. Tapi namun begitu, al-khannas yang ada dalam diri manusia itu kuat lagi. Ada tak orang yang melakukan maksiat dalam masa berpuasa? Jadi benteng tu kalah. Kuat lagi al-khannas tu. Ni benteng. Ni benteng. Benteng ni, kalau jannah ni dia bekerja. Kalau syaitan tu bekerja, mana benteng terbang mana pun habis. Rebah. Kan? Okey. 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 Tu kuatnya kan. Okey. Lepas tu dia kata, perkataan waswas dan khannas maknanya dari segi bahasa bisikan. Yang mengacau manusia ni adalah khannas. Khannas tu maknanya bisikan dalaman. Bisikan hati yang manusia tak larat nak lawan. Nafsu kan. Nak datang kelas bahasa Arab dah. Jangan. Mari kita pergi 70% diskaun ni. Syaitan. Jadi bagaimana nak menghilangkan bisikan dada tu? Bagaimana? Bagaimana? Jadi kita nak hilangkan bisikan dada tu supaya Allah Ta'ala menzikirkan kita. Kalau Allah Ta'ala ingatkan kita, baru kita akan hilang desakan syaitan tu. Fazkuruni azkurkum. Bagaimana kita nak suruh Allah ingatkan kita? Maka kita kena ingatkan Allah. Dengan zikir kepada Allah selalu. Apa dia maksud zikir? Zikir bukan pada bibir mulut saja. Zikir amalan. Melawan kehendak syaitan. Jadi sebab itu kalau saya kata hari ini saya nak mengajar sepuas-puas hati, saya mesti lawan syaitan. Padahal peluang untuk syaitan datang banyak. Just SMS je, tak ada ustaz tak sihat. Tiba-tiba tak sihat sungguh. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berani ke? Kita bila sudah ada perasaan Zak nak mari belajar bahasa Arab, nak belajar, Zak nak belajar, kita jangan lagi reverse. Kerana kalau kita reverse, al-khannas sentiasa akan aktif kita tahu matlamat belajar tu tinggi, penting. Tuhan kata orang belajar ni kedudukan dia sama dengan para malaikat, tak? Same, orang kata same level. Syahidallah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Tuhan telah menyaksikan langit dan bumi bahawasanya orang belajar ni, masuk belajar nahwu saraf ni, kedudukan dia sama dengan para malaikat. La ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan dia. Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha. Itu kena lawan tu. Itu lawan tu. Orang psikologi dia kata cybernetic. Cybernetic tu maknanya lintasan. Orang tasawuf kata basirah. Basirah ni mana daripada basara. Mana basara? Lihat, bukan lihat dengan mata dating, lihat dengan hati. Basirah. Lihat dengan hati. Boleh tak kita lihat dengan hati kita? Sebab tu ramai orang buta, dia boleh belajar dengan baik pasal dia lihat dengan hati. Ada kawan saya tu dia kata, aku macam ni baik buta lah. Sebab aku buta, 3 tahun je aku hafal Quran. Kau tak buta, tak hafal Quran. Sebab aku buta, aku hafal mata anak Jurumiyah. Sebab aku buta. Kalau macam tu buta, tak ada pula nak, mata ada 2, saya dah buta 2, buta lah. Tapi hati, yang jelek tu bukan hati, tapi basirah. Okey, al-khannas berasal dari kalimah khanasa. Khanasa ni makna benda terbuang. Termasuk sampah, buangan, sisa makanan. Benda tertinggal, sisa. Apa tu dia panggil apa tu dalam bahasa Inggeris tu? Residu Residu yang terpendam. Maknanya intensifnya bila kata khannas itu benda yang sangat kotor.
Bila dia ada tasydid, khannas, itu makna dia secara tekan sisa-sisa yang sangat kotor yang terpendam dalam hati manusia, ya, menjadikan manusia itu marah, benci, dendam dan membangkitkan gejala buruk. Maknanya benda tu lebih kotor lagi daripada sisa-sisa dalam longkang tu yang ada dalam tubuh kita. Ya, oleh sebab itu tuan-tuan, tengok peluang muka surat yang kedua ni. Okey. Ya, CD terjemahan. Ya. Ini kita nak train anda semua bagaimana nak mentafsirkan surah Al-Khannas. Jadi setelah kita kenal fa'il, isim dan haraf, kita kenal term-term tertentu dalam isim tu. Yang pertama Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Perbezaan antara tiga tu kita dah tahu beza. Lepas tu kita kena terangkan apa maksud Al-Khannas, apa maksud Al-Jin, apa maksud Al-Jannah. Jannah syurga. Jin tu. Junnah tu benteng. Yalah. Okey, antara tiga tu beza. Menggunakan huruf yang sama, iaitu Jannah. Okey. Kemudian dia tengok di situ. Anda nanti balik baca sendiri, tengok ada tak nombor-nombor kecil tu? Ada. Nombor kecil tu dia refer pada nombor bawah tu. Dia bawa dia bawa tata bahasa. Tengok T11 fa'il amar. Dia kata suruhan. Kul asalnya aqulu. Tak. Okey. Huruf mad dan diikuti huruf sahih berbaris sukun. Okey. Okey. Itu wawlan, maka waw ditinggalkan. Ini terjadi pada kalimah kata dasar huruf tengahnya huruf illa. Okey, bila huruf tengahnya huruf illa, qala, yaqulu. Bila huruf tengahnya huruf illa, bila fi'il amar dibuang. Jadi kul. Itu petua dia. Detail tak ni? Detail kan? Sifir. Jadi T12 betul intensif perkataan fa'al, waswas. Waswas tu sama dengan fa'al, pattern dia sama. Fa'al tu maknanya orang yang secara intensifnya orang yang kasar berbuat-buat. Ya, Al-Khannas tu maknanya jahat, panas. Dia tambah nun tu, ditambah tasdid tu pada nun tu menjadi terlampau jahat. Fa'al terlampau berbuat. Jadi al-waswas tu same pattern dengan fa'al, bermaksud perbuatan waswas tu jahat, yang sangat zalim. Okey, yang selalu membisikkan, menggoda manusia. Begitu juga dengan Al-Khannas. Al-Khannas tu ada tafsir tak? Al-Khannas tu sisa-sisa terpendam yang bertukar menjadi proaktif yang ada dalam diri manusia. Al-Khannas. Jadi kita nak orang tanya kita, kenapa Ustaz dia tak sebut Al-Khannas saja, tak ada tafsir. Kenapa Al-Khannas? Kenapa tak sebut Al-Khannas? Dia sebut Al-Khannas tu maknanya sisa tu tersangat kotor. Tak lalu kotor sangat. Ya. Jadi, bila kita Tuan Haji Ibrahim, bila kita mengajar tafsir, inilah kaedah dia. Kita analisa isim fa'il haraf. This is Mana kita analisa. This is the way how we tafsir buku, tafsir Quran, tafsir ayat. Jadi saya bawa ini satu surah. Cuma dalam ni dia tak sebut surah ni surah apa, surah Mekah ke, dan dia tak sebut sebab turun surah. Dia tak sebut. Anda kena cari sendiri. Tapi tata caranya seperti ini. Okey. Tengok tata bahasa. Tata bahasa ya. Dia sebut nombor T7, isim mausul allazi. Ada tak allazi dalam tu? Allazi dia yang bentuk mufrad, ia menyambung kejahatan syarri dengan fa'il yuwaswisu. Allazi yuwaswisu, yang menyesatkan manusia. Okey, allazi mufrad tak? Laki perempuan? Yuwaswisu mufrad tak? Laki perempuan? Maknanya sama. Okey. Okey, kalimah mempunyai banyak makna. Kata akar jannah. Yang tadi jannah dia jadi jinnu. Jinnu arti jin. Lepas tu jannatun artinya syurga. Kalau jannatun syurga, kalau jinnatun gila.
Gila. Gila majnun. Minal jinnati wan nas, daripada segala kegilaan dan juga manusia. Maknanya orang-orang yang mengasuh manusia ni orang gila. Jadi apakah kita nak mengambil iktibar daripada orang gila? Gilalah kita. Tengok ni. Mana? Tengok ni. Jadi maksud saya, kita kena belajar tata bahasa. Tata bahasa, naulah. Sarahlah. Jinnah daripada jannah. Jannah jadi junnah. Junnah jadi perisai. Asyamu junnatun. Ya, daripada jannah. Okey? Tengok ni. Jinnah lah. Ya. Ini yang menyesatkan, yang melemahkan dada-dada manusia daripada jin dan manusia. Adakah kita kata jin sebenarnya? Betul lah jin. Tapi jin tu ada jin baik. Ya tak? Ada jin jahat. Ini jin baik ke ni? Jahat. Maknanya, jadi di sini dia kata al-jinnah ni dia gila. Daripada kegilaan dan manusia. Maknanya manusia, ada manusia yang gila. Ramai orang disesatkan oleh manusia, betul tak? Ya, betul tak? Jin tak nampak. Maknanya jin dan manusia ni dua benda yang sama. Manusia yang jahat. Makhluk lah. Okey, Kak Bibah nak tanya. Ni, tengok ni. Al-jinnu, al-jannatu. Coba. Okey. Ini bukan root. Bukan. Yang root dia jin. Jin. Lepas tu nun ada berapa? Jadi janana. Yang ter tu bukan root. Ter tu tanda isim. Jadi root dia korek tak? Bila kita baca, bila kita ajar jadi macam ni. Okey, itu root dia. Okey, kita sebut perkataan al-mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya? Betul tak? Okey. Ini bukan root dia. Bukan, itu tanda isim. Okey, ini bukan root dia. Ini menandakan tempat. Root dia sin, ta, qaf, mim. Sin bukan root dia. Bukan root dia. Ini tambahan. Tambahan. Jadi root dia qama. Bangun tu macam kita bangun dari tidur. Tapi kalau kita bangun untuk mendapat jalan yang betul, dia kena tambah sin. Dia jadi istaqamah. Root dia istiqamah. Istiqamah ni fa'il. Daripada asal dia qamah. Betul tak? Kalau qamah ni bangun dari tidur. Kalau istiqamah tu kita bangun kembali kepada jalan yang betul. Jadi jalannya mustaqim. Orang yang ikut jalan betul namanya mustaqim. Mustaqim tu nama orang. Mustaqim tu orang yang ikut jalan yang lurus. Root dia istiqamah. Awal dia qamah. Okey, boleh? Tak banyak, langsung tak senang, tak susah. Qamah. Tak ada istiqamah. Dalam sini qamah. Bangun. Benda-benda macam inilah yang kita kena duduk one whole day. Ini ilmu-ilmu dia panggil ilmu-ilmu qarinah. Qarinah ni yang qarinah ni ilmu-ilmu yang kecil-kecil yang kita tak tahu lagi. Kita belajar dalam sukatan biasalah kan. Bila begini tahu nak cari root. Okey. Senang saja ambil contoh perkataan kalau kita tak tahulah. Ni perkataan al-mu'minin, al-mu'minun. Okey, cari root dia, mana root dia? Kita tahu dah amanah kan? Amanah tahu lah. Buang ni. Ambil ni. Alif, Lam, Mim, Nun. Ini jamak. Root dia mana? Boleh ke? Macam tu pun sikit lagi. Nak berapa kali tangling mana? Okey.
Cik Fai. Kita tengok muka surat 9. Oh, dah tengok sini. Okey. Muka surat 9. Anda gambarkanlah kalau the whole Quran macam ni. Ini baru kita ambil surah yang pendek. Ya, tapi surah mula-mula di antara juzuk amma selepas surah Al-Fatihah. Okey. Ini kaedah tafsir. Tengok kaedah tafsir, kita tumpu banyak kepada kata nama. Sebab kata nama tu watak. Ingat dalam Quran kata nama ada 3, baris depan, baris atas dan baris bawah. Jangan lupa. An-nas, manusia. Dalam bahasa saintifiknya Homo sapien. Berkembang, manusia berkembang, membesar, berinteraksi dan berhubung. Tuhan telah mewahyukan kepada kita betapa mudahnya manusia dapat diseleweng. Sebab manusia ni boleh diubah oleh kejahatan manusia melalui hasutan was-was yang dikuasai oleh makhluk bernama Khannas. Khannas tu ada tasdik bermakna sangat jahat. Orang yang mengadu domba ni sangat jahat. Dia kata Khannas. Manusia mudah dengar cakap orang lain. Ramai orang hancur lebur kerana dengar cakap orang. Betul tak? Sedangkan Tuhan kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kamu datang berita yang tak baik, jangan terus percaya. Itu Tuhan kata, tapi kita percaya juga. Hasutan ini yang dibisitkan ke dalam dada manusia seperti paling teruk sekali meragui hukum Allah. Allah memerintahkan kita berikhtiar mencari perlindungan dengan Allah, iaitu Rabb, Tuhan yang memelihara manusia. Malik, ya, ini tempat kita mencari perlindungan, yang memerintah dan juga raja, dan Ilah, iaitu Tuhan yang diibadati oleh manusia. Jadi ini tiga-tiga ini adalah sama, ya. Allah Malikin Nas, Ilahin Nas, ya. Kita berlindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisa yang terpendam inilah yang diiktirafkan oleh penggoda atau was-was ke dalam dada manusia supaya kita melawan fitrah dan rasional yang sihat. Maknanya inilah kita manusia dengan rasional yang ada, kita kena lawan segala was-was yang diadukan kepada kita. Dada dalam bahasa Arab bukan saja dada yang fizikal, ni fizikal, boleh pegang-pegang ni, fizikal, tapi meliputi perasaan. Dalam dada ni ada perasaan. Ya, bila kita rasa berdebar, kita tepuk kepala ke tepuk dada? Ya. Ataupun tepuk kepala baru dia. Ya. Kita gembira pun, kita perlu apa? Kita masuk-masuk tengok nasi lemak tangling, perlu apa? Tepuk apa? Tengok ubi, orang yang suka ubi, perlu apa? Tengok orang, tengok bagaimana ibu memungut daging mayat anak sendiri, yang pergi masjid nak cuci masjid, beritahu bu nak cuci masjid, nak duit beli minyak motor, lepas tu sekejap lagi dapat berita hancur atas jalan raya, dia kutip secebis-cebis. Itu yang tangisan tu. Anda tak tengok gambar kecil-kecil kan, tengok dalam tu kan, ni ada gambar kecil, dia post kan, secebis-cebis, setengah kilo kutip, sedih, tapi masih lagi tak menangis. Masih lagi tak menangis. Hebat kan? Betul tak? Allah, gambarkanlah kan. Okey. Tuhan uji tu kan, hebat. Tetapi meliputi perasaan, kecerdikan, kepintaran, ketandasan pula. Ketangkasan. Semuanya daripada ini datangnya. Dijelmakan daripada ini dan bagaimana memprosesnya barulah pergi pada otak. Tapi sebab itu basirah ni, penglihatan dalaman ni duduk di sini. Bukan duduk di kepala, basirah. Ramai orang Allah tengok sedihnya, tapi setakat sedih je. Tak dapat nak beri sumbangan kan? Ramai orang tak sedih, tak apa, zung dah sampai Kota Baru. Maknanya bagaimana cepatnya dia punya pergerakan, ya? Betul nak cepat. Sebab apa? Sebab apa yang tadi was-was tu ganggu tu. Okey. Latihan perbenaran kata ini salah satu proses bila kita nak mentafsir ayat Quran. Al-Khannas. Okey, Al-Khannas tu sisa. Fi dalam sudur dada. Al-Jannah tu gila.
Kita kena asal balik ya. Okey. Anas makhluk yang manusia namanya. Kul katakan syar keburukan yang datang daripada hasil daripada intipan was-was manusia. Okey. Kalimah-kalimah yang sudah kita jumpa dan berulang kali seperti al-lazi, ya, yuwaswisu, menggoda, ilah, Tuhan yang disembah, maliki, penguasa. Okey. Ya. Keburukan. Keburukan yang dihasilkan oleh kejahatan ni, oleh was-was. Jadi anda tengok sekarang ni, adakah kita ni dalam golongan orang yang mudah ditipu, mudah dihasut? Kadang-kadang ya. Kalau kadang-kadang tu betul lah Datin. Kita bukan kata kita boleh kuat sangat. Manusia, ya, tak kuat. Tak kuat kan? Kadang-kadang tak kuat. Yang boleh, tapi masih boleh kawal kan? Tapi itulah manusia. Manusia ni dia macam, dia kata apa, dia boleh terima dan boleh tolak. Tapi kalau kita boleh tolak, kenapa kita boleh terima? Begitunya. Mana in between tu? Ya, otak fikiran. Ada manusia dia tetap tak nak, tapi ada manusia half-half. Kan? Okay. Susah kita. Okey, itulah sebagai contohnya. Okey. Ini di bawah ni latihan saja. Boleh buat sedikit Omar kan?